Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan belajar tajuk terakhir bagi matematik tahun 6, iaitu tentang kebolehjadian. Okey, untuk makluman awak, untuk tajuk kebolehjadian, kita tidak memerlukan pengiraan. Okey, hanyalah cukup sekiranya awak ada pengetahuan asas seperti bilangan hari dalam seminggu, turutan hari dalam seminggu, bilangan bulan dalam setahun. Okey, macam tu je. Okay, jadi secara asasnya kebolehjadian ni terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama kita panggil dia sebagai mungkin berlaku. Okey, ni yang pertama, iaitu mungkin berlaku. Okey, yang kedua tidak mungkin berlaku. Okey, dia berlawanan Yang ni boleh jadi berlaku, yang ni boleh jadi tak boleh berlaku. Okey. Sebagai contoh, cikgu gunakan dadu. Okey, cikgu guna dadu sebab kita biasa guna dadu kat sekolah kan. Okey, kalau awak perhatikan dekat dadu tu ada 6 permukaan. Okey, ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5 dan 6. Okey. Jadi sebagai contoh, cikgu kata Ali melambung dadu. Okey. Apakah kemungkinan Ali mendapat nombor 5? Okey. Jadi kita tengok kat sini, kalau dadu ni nombor 5 ada ke tak? Okey, ada kan? Okey, jadi kalau nombor 5, contohnya bila guna dadu, Ali lambung dadu dapat nombor 5. Okey, jadi ia adalah mungkin berlaku. Sebab apa mungkin berlaku? Sebab nombor 5 memang ada dalam dadu ni. Okey, jadi jawapannya adalah mungkin berlaku. Okey, untuk contoh seterusnya, Abu pula. Okey, Abu dia melambung dadu. Okey, kemudian Abu mendapat nombor 9. Okey, dapat nombor 9. Adakah ia mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku? Okey, dadu yang sama dapat nombor 9. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, dadu ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau nombor 9 tak ada kan? Okey, jadi ia adalah tidak mungkin berlaku. Okey, senang je. Yang ni yang logik ni, yang tak logik berlaku. Okey, boleh? Yang penting kalau kat sini tengoknya, awak tak perlu ada pengiraan kan? Cuma awak kena tahu di dadu tu ada berapa nombor. Biasanya kita biasa guna dadu kat sekolah. Okey, boleh? Okey, bagus. Seterusnya, kebolehjadian ni kita boleh bahagikan kepada 5 pula bahagian lain. Okey, ada 5 kebolehjadian. Okey, ada 5. Okey, yang pertama, macam tadi, mungkin berlaku tak mungkin berlaku. Itu secara umumnya. Okey, ni kita nak pergi secara terperinci sedikit. Okey, yang pertama kita kenal dia sebagai pasti. Okey, pasti. Dia pasti akan berlaku. Okey, yang ni kita akan terangkan satu persatu lepas ni. Okey, lawan kepada pasti adalah mustahil. Kalau pasti ni memang dia boleh berlaku, akan berlaku. Contohnya, hari ini hari Isnin, esok adalah hari Selasa. Pastilah esok hari Selasa. Mustahil pula, hari ini hari Isnin, esok adalah hari Jumaat. Takkanlah lepas Isnin hari Jumaat kan? Jadi itu adalah mustahil. Okey, ni memang senang kita nak kenal pasti sebab dia macam fakta sikit. Pasti dengan mustahil. Okey, lepas tu selain daripada pasti dan mustahil, kita ada lagi 3. Okey, untuk ketiga-tiga ni lagi kita ada perkataan kemungkinan belakang dia. Okey, cikgu tulis dulu. Kemungkinan. Okey, ni di bahagian belakang dia ada perkataan kemungkinan. Untuk yang 2 tadi hanyalah perkataan pasti dan mustahil. Okey.
Antara ketiga kemungkinan ni, okey, cikgu nak bahagikan satu lagi. Namanya adalah sama kemungkinan. Okey, maknanya dia ada dua pilihan saja, sama ada boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. Okey, sama kemungkinan. Nanti cikgu akan terangkan. Okey. Selain pada sama kemungkinan, okey, ada dua lagi kemungkinan yang lain. Okey, dua-dua ni adalah bertentangan. Yang pertama adalah besar kemungkinan. Okey, besar lawan dia adalah kecil kemungkinan. Okey. Boleh? Jadi kat sini kita ada 5 jenis kebolehjadian. Pasti, mustahil, besar kemungkinan, kecil kemungkinan dan sama kemungkinan. Okey? Boleh faham setakat ni? Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita akan pergi satu persatu. Okey. Untuk yang pertama ni kita akan bandingkan antara pasti dengan mustahil. Okey, sebagai contoh. Cikgu ada satu pernyataan iaitu ada dalam okey, cikgu nak gunakan contoh yang sama je. Kita dengan hari dalam minggu Yang ni pula ada berapa hari dalam seminggu. Okey, macam yang cikgu beritahu awal-awal tadi, untuk tajuk kebolehjadian tak perlu pengiraan, tapi kita kena ada pengetahuan am. Okey, sebagai contoh untuk pasti dan mustahil, cikgu guna contoh hari dalam seminggu. Okey, yang kita tahu dalam seminggu kita ada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey, semuanya adalah sebanyak 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 7 kan? 7 hari. Jadi ni adalah pasti. Memang ada 7 hari dalam seminggu. Jadi contoh penyataan untuk pasti adalah ada 7 hari dalam seminggu. Okey. Ada pula murid lain cakap ada 10 hari dalam seminggu. Betul ke tu? Tak betul. Itu memang mustahil. Tak pernah lagi sepanjang kita hidup ni kita dengar ada 10 hari dalam seminggu. Jadi contoh pernyataan untuk mustahil adalah ada 10 hari dalam seminggu. Dia memang tak akan berlaku. Okey, boleh? Yang ni memang betul-betul 7 hari dalam seminggu. Fakta. Tak boleh nak petikaikan lagi dah. Yang ni memang tak logik. Mana ada 10 hari dalam seminggu. Dan memang tak akan berlaku ada 10 hari dalam seminggu. Okey. Itu adalah contoh yang kita senang nak tengok lah. Okey, seterusnya. Untuk sama kemungkinan. Okey. Untuk sama kemungkinan, biasanya kita akan ada dua pilihan. Okey. Kita akan diberikan dua pilihan. Kemungkinan untuk dapat pilihan pertama dengan kedua tu sama je. 50-50. Okey, sebagai contoh, biasa kita guna contoh-contohnya adalah kita gunakan duit shilling. Okey, duit shilling ni ada dua permukaan. Yang ni ada nilai dia ditulis 50 sen. Okey. Tu belakang dia ada gambar kan? Ataupun kita biasa panggil yang depan ni sebagai kepala. Okey, bagi tak tahu yang depan ni ada nilai ni adalah kepala. Yang belakang ni gambar ni adalah ekor. Okey, biasa kita lambung duit shilling ni kalau awak ni seorang atlet, sebelum kita mula main, pengadil akan lambung dulu untuk pilih padang belah mana awak nak. Ataupun pasukan mana yang kita akan mula dulu, yang dapat bola dulu. Tu jangan kata nak kepala atau ekor tu. Okey, ada dua pilihan je. Jadi contohnya guna melambung duit shilling, sama ada awak akan dapat kepala atau ekor. Okey, boleh? Bila ada dua pilihan. Okey, ataupun kita nak main teka-teki. Okey, ada duit shilling sini ataupun barang-barang lain, suka hatilah apa-apa pun. Okey, cikgu pun letak di salah satu tangan ni. Okey, ada dua tangan cikgu. Okey.
Jadi ada dua pilihan. Cikgu pun teka. Kat mana duit shilling tu cikgu sorokkan? Tangan belah kanan ke tangan kiri? Okey, jadi awak kena teka. Kat sini ada dua pilihan. Boleh jadi kat sini ada duit shilling ataupun kat sini ada duit shilling. Okey? Boleh faham Maknanya kemungkinan belah sini dengan sini sama je. Okey, boleh. Ataupun biasanya contoh kita guna untuk bayi yang akan lahir. Okey. Macam kita tahu bayi kita ada jantina perempuan dan lelaki. Jadi kemungkinan untuk mak kita lahirkan bayi lelaki atau perempuan tu sama je. Mungkin lahir perempuan, mungkin lahir lelaki. Okey, ada dua pilihan. Kita tak ada jantina ketiga, kita ada dua jantina sahaja. Okey? Boleh Jadi biasanya kita akan contoh-contoh biasa guna. Okey, contoh-contohnya yang pertama biasa lambung duit shilling. Okey, dia suruh kita pilih sama ada kepala atau ekor. Ni contoh-contoh yang biasa keluar lah. Okay, yang kedua pula untuk sama kemungkinan ni, biasanya bayi yang akan lahir. Kita nak tahu dia jantina apa. Jantina bayi sama ada perempuan ataupun lelaki. Kita tak ada lahir-lahir tu terus pondan ke, tak ada. Memang sama ada lelaki atau perempuan sahaja. Ada dua je pilihan. Yang tukar-tukar jantina tu bila dia besar nanti itulah. Tu pilihan dia. Sepatutnya tak boleh sebab kita memang dilahirkan sama ada perempuan ataupun lelaki sahaja jantina. Okey, lagi biasanya boleh guna juga contoh lambung dadu. Okey, kalau kita guna dadu tu kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sama ada kita akan dapat nombor ganjil ataupun genap. Kalau ganjil ni nombor berapa? Contohnya ganjil adalah nombor 1, 3, 5. Itu adalah nombor ganjil. Ataupun nombor genap 2, 4, 6. Okey. Jadi kemungkinan dia sama je. Boleh jadi bila kita lambung tu permukaan dia nanti akan jadi nombor ganjil ataupun genap, sama. Kita tak tahu yang mana yang akan kita dapat. Okey? Boleh? Itu adalah biasanya contoh ni adalah untuk sama kemungkinan. Okey, boleh? Okey, bagus. Okey. Yang terakhir kita ada lagi dua, iaitu besar kemungkinan dengan kecil kemungkinan. Okey. Yang ni memang lain terus daripada pasti, mustahil, sama kemungkinan. Okey, cikgu nak gunakan satu contoh. Okey, kita ada contohnya kita ada satu bekas. Okey, ada bekas. Okey, bekas Okey, cikgu ada satu bekas. Okey, lepas tu dalam bekas tu cikgu ada beberapa bola. Okey, ada bola yang berwarna hijau. Okey, cikgu ada bola yang warna hijau. Okey, dan cikgu ada bola yang berwarna merah. Okey. Biasanya ada dua jenis bola lah, ada dua jenis warna. Okey, lepas tu contohnya bekas ni cikgu tutuplah dengan kain. Okey. Jadi kalau perhatikan kat sini ada dua warna. Okey, warna merah cikgu ada berapa biji? 1, 2, 3. Ada 3 warna merah. Okey. 3 bola merah 3 bola merah. Okey, manakala yang berwarna hijau 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 bola hijau. Okey, kalau kita perhatikan
antara bola merah dengan bola hijau, yang lebih banyak adalah bola berwarna hijau. Okey. Manakala bola warna merah lebih sedikit. Okey. Jadi, sebagai contoh cikgu masukkan tangan cikgu dalam bekas ni. Okey, cikgu tak tengok. Cikgu main pusing-pusing ambil je secara rawak. Maksudnya secara suka hati cikgu lah nak ambil mana cikgu tak tengok. Cikgu masukkan tangan cikgu dalam bekas ni, mata tutup. Okey. Kemungkinan apa untuk cikgu dapat bola berwarna merah? Okay, apa kemungkinan ataupun apa kebolehjadian cikgu dapat bola berwarna merah? Okey. Jadi, kita tengok je kat sini. Kalau nak dapat warna merah, merah ada 3 biji. Hijau ada 5 biji. Jadi, kebolehjadian cikgu dapat warna merah adalah kecil kemungkinan. Sebab apa? Sebab bilangan dia lebih sedikit. Okey, jadi merah adalah kecil kemungkinan bola merah. Okey, sebab apa? Sebab dia sikit. Sikit. Yang ni banyak. Okey. So, cikgu nak pusing lagi. Okey, nak ambil lagi. Cikgu dapat bola berwarna hijau contoh. Apa kebolehjadian cikgu dapat bola yang berwarna hijau? Okey, hijau ada 5. Merah ada 3. Jadi hijau lebih banyak kan? Okey, bila lebih banyak, kebolehjadian untuk dapat tu adalah lebih tinggi. Sebab pusing-pusing, hijau lagi banyak. Jadi mungkin cikgu dapat hijau tu adalah lebih besar. Jadi jawapannya adalah kebolehjadian untuk cikgu dapat bola berwarna hijau adalah besar kemungkinan. Bola hijau. Kalau dia tanya sebab apa? Sebab dia lebih banyak. Yang ni sedikit. Okey? Selain pada tu, untuk gambar ni boleh juga jadi soalan lain. Contoh dia kata, apa kebolehjadian kita dapat bola berwarna biru? Okey. Kalau tengok sini tak ada warna biru kan? Ada warna hijau dengan merah je. Jadi warna biru adalah kebolehjadiannya adalah mustahil. Nak dapat macam mana? Memang tak ada nombor, tak ada bola biru. Okey? Jadi soalan pun tak semestinya bola tu menunjukkan sama ada besar kemungkinan atau kecil kemungkinan sahaja. Kena baca soalan betul-betul. Okey, boleh? Jadi ni adalah contoh-contoh yang biasa keluar lah. Biasanya nak tahu besar atau kecil ni tengok pada bilangan. Okey, kalau sama tu macam cikgu beritahu tadi pasal dadu, duit shilling, jantina bayi. Kalau pasti tu benda yang fakta, manakala yang mustahil memang tak akan berlaku. Okey, boleh? Okey, jadi cikgu harap awak boleh faham penerangan tentang tajuk kebolehjadian ini. Sekian, terima kasih.